First. Mandil. Tisu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نويت التعلم والتعليم، نويت التذكر والتذكير، نويت النفع والانتفاع، نويت الإفادة والاستفادة، نويت الحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. Baik, pada pengajian yang lalu kita telah pun membahaskan tentang takrifnya bagi usul fiqh. Dan kemudian kita masuk kepada muqaddimat usuliyah dan ta'rifnya kepada ilmu, dan apakah itu zon, syak, waham. Dan kemudian di sana musannif menyatakan bahawa khabar mutawatir itu yufidul ilm, adapun khabar ahad itu yufidu zon. Dan kemudian kita telah pun menyebutkan bahawasanya hadis, hukuman yang dilakukan seorang muhaddis ke atas sebuah hadis itu adalah hukum daripada masail ijtihadiyah, dan itu yufidu zan. Dan setiap daripada zon itu yatafawat. Perkara-perkara zonniyat itu semuanya tatafawat, maknanya berlebih kurang di antara satu sama lain. Zon itu bukan pada satu martabat semuanya zon, tetapi ada martabat zon yang pertama, zon yang kedua, zon ketiga, tatafawat. Begitu juga pada martabat selainnya seperti syak, waham. Dan jadi pada sebuah masalah yang zanni, jika dia adalah daripada masail ijtihadiyah dan itu adalah zanni, maka hasilnya juga adalah zanni dan tatafawat sebagaimana zannya seorang mujtahid. Baik. Jadi kalau kita melihat kepada hadis dhaif, walaupun hadis ini dhaif, tetapi adakah dhaif pada martabat yang sama? Mungkin tidak, kerana dhaif itu berbeza-beza. Dhaif itu berbeza-beza. Begitu juga hadis hasan, begitu juga hadis sahih. Baik. Kemudian pada masalah
yang belum disentuh pada minggu lepas tentang di dalam akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Ahli Sunnah tidak menggunakan dalil kepada masalah akidah itu melainkan dengan dalil qat'i. Ya, pernah dengar ni? Ya. Jadi khabarul ahad itu yufidu zon. Setengah ulama mengatakan bahawa Ahli Sunnah tidak menggunakan khabarul ahad sebagai dalil untuk mengisbatkan perkara-perkara yang berkait dengan akidah. Wal haqiqah, kalau kita melihat kepada banyak daripada perkara-perkara sam'iyah, seperti siratul, titian sirat, kemudian azab kubur, soalan munkar nakir dalam kubur, kebanyakan daripada perkara-perkara ghaibat itu adalah perkara yang diambil daripada khabarul ahad. Bagaimana Ahli Sunnah boleh menetapkan perkara itu daripada masalah akidah, sedangkan sumbernya daripada khabarul ahad, dan khabarul ahad yufidu zon. Jadi di sini para ulama mengatakan bahawa yang dikatakan oleh Ahli Sunnah bahawa khabarul ahad itu tidak digunakan di dalam masalah akidah, maknanya di dalam masalah takfir. Ya. Dan kita sebutkan pada minggu yang lalu bahawasanya Mu'tazilah mereka menolak khabarul ahad untuk dijadikan, yakni la yu'mal bihi. Khabarul ahad la yu'mal bihi indal Mu'tazilah. Kenapa? Kerana kata mereka itu yufidu zon. Maknanya kalau titian sirat itu diisbatkan dengan menggunakan hadis yang khabar ahad, maka di sana Mu'tazilah tidak menyabitkan titian sirat. Tetapi Ahli Sunnah kita menggunakan hadis daripada khabar ahad untuk menyabitkan titian sirat. Syuh. Dan ini ada kalau kita lihat sebahagian daripada asatizah kita yang terpengaruh dengan pandangan Mu'tazilah, bahkan masyhur masuk TV, ya. Saya tak nak sebutlah secara khusus siapa namanya, bahkan masuk TV orangnya, ya, doktor, ya. Yang terpengaruh dengan saya pernah dengar disebut bahawa titian sirat itu adalah simbolik sahaja, ya. Dia bukan hakikat tetapi simbolik. Kerana indal Mu'tazilah mereka tidak mempercayai titian sirat itu benar-benar ada pada hakikat. Jadi mereka mengatakan ini adalah simbol sahaja Nabi sebut, padahal sirat itu tidak ada sebenarnya. Kerana mereka tidak menyabitkan, mereka tidak beramal dengan khabarul ahad tadi di dalam menyabitkan pada masalah akidah. Adapun kita Ahli Sunnah, ketika mana sebahagian daripada ulama Ahli Sunnah mengatakan bahawa khabarul ahad itu tidak digunakan di dalam masalah akidah, bermakna tidak digunakan pada masalah takfir. Maknanya kalau seseorang menafikan sesuatu yang diisbatkan di dalam khabarul ahad, adakah seorang itu akan jatuh kafir? Tak. Kenapa? Kerana dia yufidu zon. Berbeza dengan orang yang mengingkari hadis mutawatir, yang mana mutawatir itu al-ma'lum minad din bid-darurah, man ankara fahuwa kafir. Jadi ada al-farq bainal mutawatir al-ma'lum minad din bid-darurah wal mutawatir wa khabarul ahad. Dan khabarul ahad. Kerana khabarul ahad jikalau diingkari seperti golongan Mu'tazilah, adakah mereka kafir dengan sebab mereka mengingkari titian sirat yang diisbatkan oleh Nabi SAW dalam khabarul ahad? Tak. Ya, itu tidak menjatuhkan mereka kepada kafir. Baik. Anwa'ul ilm.
الله الرحمن الرحيم. قال المصنف حفظه الله تعالى ونفعنا الله به وعلمه في الدار آمين. Amin. أنواع العلم ينقسم العلم إلى قسمين ضروري ومكتسب. فالعلم الضروري ما لا يقع عن نظر واستدلال. Baik, sekarang musannif masuk kepada membahaskan pembahagian ilmu. Itu terbahagi kepada dua, daruri dan muktasab, ataupun disebut dengan nazari. Maka ilmu daruri itu ma la yaqa'u an nazarin wastidlalin. Ilmu yang terhasil tanpa daripada nazar dan istidlal. Adapun ilmu muktasab itu ilmu yang terhasil daripada nazar dan istidlal. Baik. Wa kal ilmi, فالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس وهي السمع والبصر واللمس والشم والذوق فإنه بمجرد الإحساس بما يحصل العلم biha يحصل العلم aywa. من غير توقف على نظر واستدلال. Maka seperti ilmu yang berlaku dengan salah satu daripada panca indera yang lima, seperti pendengar, pelihat, sifat perasa, syam ini bau, zauq dengan lidah kita rasa. Fa innahu bi mujarradil ihsas. Maka kita mendapatkan manisnya air ini dengan sifat panca indera kita perasa pada lidah kita. Saya merasai panas dengan sifat penyentuh yang ada pada tangan saya. Saya merasakan bau wangi yang keluar daripada air teh ini. Ada bau apa? Syam, daripada Syam. Itu daripada panca indera. Dan apa yang hasil ilmu itu kepada saya, yakni saya mengetahui dia manis, saya mengetahui dia ini panas, saya mengetahui wangi baunya, itu hasil daripada panca indera, maka itu adalah ilmu daruri. Dan ilmu ini dia la yahtaju ila nazar. Saya tidak perlu kepada nazar ketika mana saya mengetahui ini panas. Saya tidak mengetahui manis dengan berfikir, tak perlu. Hanya saya merasai dengan lidah, maka manis. Okey. Jadi selama mana hasil sebuah kaif yakini di dalam hati saya mengatakan bahawa ada sifat itu pada air teh ini, ada sifat manis pada air teh, ada sifat panas pada air teh, maka ketika itu tamma hadfuhu al-hawas. Sempurnalah tugasnya al-hawas, iaitu dengan meyakini kewujudan perkara tersebut. Dan ilmu ini yang dikatakan daruri ini adalah ilmu yang ijbari. Makna ilmu ijbari maknanya saya terpaksa untuk mengetahui bahawa ini panas. Saya terpaksa untuk mengetahui bahawa ini manis. Saya terpaksa mengetahui bahawa kain ini putih. Dan saya tak boleh menolak. Adakah saya boleh menolak? Saya kata, tak, saya nak fikir dulu. Ini mungkin hitam. Tak, saya tak boleh tolak. Kerana ilmu ini adalah ilmu ijbari. Ilmu yang terpaksa untuk saya tahu. Walaupun saya tak nak tahu, tapi saya terpaksa tahu. Berbeza dengan ilmu nazari. Kewujudan Allah. Adakah seorang itu terpaksa untuk mengetahui kewujudan Allah? Tak. Kalau dia tak nak berfikir tentang kewujudan Allah, maka dia tak nak berfikir, dan dia selama-lamanya tidak akan mengetahui akan kewujudan Allah. Kerana ilmu tentang kewujudan Allah adalah ilmu nazari. Perlu kepada fikir, berhajat kepada fikir. Baik. Kal ilmi, وكالعلم بأن النار تحرق وأن الحجم الصغير لا يمكن أن ندخل فيه الحجم الكبير. وقد يستوي في هذا إدراك الكبير والصغير، بحيث لو دعي الصغير بأن يدخل من الثقب الصغير في الباب لضحك لضحك وأبى لأنه يدرك أن هذا محال لأنه يدرك أن هذا محال وأن الجسم الكبير لا يمكن أن يرد في الثقب الصغير. Syuf. Seperti pengetahuan seseorang bahawasanya api itu membakar, tuhrik. Dan seperti al-hajmus saghir, la yumkinu an nudkhila fihi al-hajm al-kabir. Sesuatu yang kecil itu tak boleh masuk dalam sesuatu yang besar. Sesuatu yang kecil
Sesuatu yang besar, dia tidak boleh dimasukkan ke dalam sesuatu yang kecil. Di dalam kitab-kitab Tauhid, disebutkan bahawa ada sebuah kisah tentang Nabi Idris alaihi salam. Ini dalam, kalau lihat dalam mabahis sifatul iradah, kalau tak salah saya, dalam sifatul iradah, Nabi Idris alaihi salam, suatu hari Nabi Idris ini dia kerjanya menjahit baju. Jadi dia menjahitkan baju kan, dia masukkan benang kan, jarum benang di dalam lubang, kemudian disulam. Ketika mana dia sedang bekerja, maka Nabi Idris alaihi salam didatangi oleh iblis. Iblis menyerupai seorang manusia, bentuk seorang manusia. Maka iblis datang kepada Nabi Idris alaihi salam. Katanya, "Hei Idris, adakah Allah boleh menjadikan?" Waktu tu iblis bawa datang telur. Setengah kil, kata kacang, macam kacang cerdik, ya. Maka iblis katakan kepada Nabi Idris, "Hei Idris, adakah Allah boleh menjadikan alam ini masuk ke dalam kacang ini? Adakah Allah boleh untuk memasukkan alam ini ke dalam kacang yang kecil ini?" Maka apa dijawab Nabi Idris? Nabi Idris kata, boleh. Allah boleh memasukkan alam itu ke dalam kacang cerdik tadi. Maka Nabi Idris ambil jarum dia cocok mata iblis. Maka buta sebelah mata iblis. Kenapa? Kerana al-jaza' minal amal. Yakni sebagaimana iblis cuba melakukan kepada Nabi Idris untuk menghilangkan cahaya iman pada Nabi Idris alaihi salam dengan mengatakan sesuatu yang mustahil akli, maka Nabi Idris membalas dengan mencocok mata iblis sehingga dia tidak dapat melihat. Jadi hilang cahaya matanya. Baik. Maka para ulama melihat kata-kata Nabi Idris ini, mereka mentakwilkan. Kalau kita mengikut kepada zahir kata Nabi Idris, bahawasanya Allah boleh memasukkan alam ini ke dalam kacang, maka itu mustahil, tak mungkin berlaku. Kerana iradat Allah Ta'ala, kudrah Allah Ta'ala, dia tidak bertakluk melainkan kepada perkara yang mungkinan. Sedangkan memasukkan sesuatu yang besar ke dalam lubang yang kecil, itu mustahil. Kenapa? Kerana akan membawa kepada berhimpun dua jisim yang kasar. Jadi jisim ada jismun latif, ada jismun kathif. Kita ni jismun kathif. Jadi kalau saya duduk sini, maka akil tak boleh duduk sini lagi. Kerana kita ini tak boleh tadakhul. Berbeza dengan jismun kathif. Malaikat jismun kathif. Cahaya jismun kathif, jismun latif, malaikat jismun latif. Jadi jisim yang lembut itu dia boleh tadakhul. Adapun seperti kita, cawan ini, batu, ini jismun kathif, dia tak boleh tadakhul. Jadi bagaimana kita nak masukkan alam, yang alam ini jismun kathif, ke dalam kacang tadi, ini pun jismun kathif, nanti akan berlaku ijtima' naqidah. Maka itu mustahil. Dan kudrah Allah, iradat Allah tidak bertakluk melainkan kepada perkara mungkinat. Dia tidak bertakluk kepada perkara mustahil. Maka kata-kata Nabi Idris itu akan membawa kepada menyalahi akidah ahli sunnah wal jamaah. Baik. Maka ulama mentakwilkan bahawa yang dimaksudkan oleh Nabi Idris alaihi salam ketika beliau mengharuskan Allah Ta'ala memasukkan, Allah berkuasa untuk memasukkan alam ini ke dalam kacang itu, dengan makna Allah mengecilkan alam dan Allah membesarkan kacang cerdik itu, maka boleh masuk.
Itu harus akli, jaiz akli. Baik. Jadi kalau seorang budak kecil, dikatakan kepada dia, cuba masukkan, kita bagi dia apa? Jarum peniti, ada lubang kecil. Cuba masukkan piring ini ke dalam. Saya dia akan gelak ketawa. Kenapa? Kata mana boleh? Tak mungkin. La dhahaka wa aba. Li'annahu yudriku anna hadha muhal. Kerana dia tahu ini adalah mustahil. Wa anna al-jism al-kabir la yumkin an yalija fi thaqbi as-saghir. Dan jisim yang besar itu tak mungkin untuk dimasukkan ke dalam lubang yang kecil. Wa amma al-ilmu al-muktasab. وأما العلم مكتسب فهو العلم الناتج عن نظر واستدلال كالعلم بأن العالم حادث فإنه وإن كان علما فإنه يتوقف على النظر والدليل وكالعلم بأن مجموع زوايا المثلث يساوي 185 درجة فإنه وإن كان علما إلا أنه متوقف عن النظر والدليل. طيب وإن كان علما. Baik, ilmu muktasab ataupun ilmu nazari, first kita perlu tahu bahawasanya ilmu muktasab ataupun ilmu nazari dia tidak akan sesekali ta'arud dengan ilmu daruri. Kenapa? Kerana ilmu nazari ataupun ilmu muktasab yang yahtaju ila nazar itu terhasil daripada ilmu daruri. Bagaimana ilmu nazari itu boleh terhasil sedangkan dia melawani kepada ilmu daruri, maka tak mungkin berlaku. Maka sebab itu kalau berlaku ilmu muktasab bertentang kepada ilmu daruri, maka ilmu muktasab ni tak boleh pakai. Nazar ini salah. Sebab itu kalau dalam kias, dalam mantik, ketika mana kita melakukan kias, muqaddimah sughra, muqaddimah kubra, natijah itu amrun nazari, qadiyah nazariyah. Qadiyah nazariyah ini dia terhasil daripada muqaddimah yang daruriyah. Jadi ketika mana kita, contoh ya, kalau orang kata kepada kita annal alam hadithun, alam hadith, alam itu baharu, ini adalah suatu perkara yang nazari. Maka kalau kita menerima sebuah qadiyah nazari, bagaimana kita kena yafuk, pecahkan qadiyah ini, natijah ini kepada beberapa qadiyah sehingga kita mencapai kepada perkara daruri, iaitu dengan kita membuat muqaddimah sughra dan muqaddimah kubra. Dengan itu kita akan lebih hampir kepada faham. Asalnya kita tak faham, al-alam hadithun, kemudian kita cuba cari, kembalikan apa yang nazari itu kepada suatu perkara yang daruri. Maka kita kemana kita kembalikan? Sebab itu kadang-kadang kalau kita kata al-alam hadithun, orang tak percaya. Baik, sekarang ni kita kena pecahkan. Setengah orang dia tak faham al-alam hadithun. Ada orang kata tak, al-alam qadim. Falsafah kata al-alam qadim. Kita kata al-alam hadith. Okey, dia tak percaya. Sekarang kerana itu nazari, jadi mungkin dia tak faham kerana perkara nazari. Jadi kita kembalikan suatu yang nazari kepada daruri agar dia faham. Maka kita kembalikan al-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyirin hadithun. Al-alam mutaghayyir ini wadih, daruri. Ini mutaghayyir tak? Kita ni mutaghayyir kan? Berubah. Hari ini saya duduk di sini, besok saya duduk kat tempat lain. Dan yakni selama mana suatu itu menerima sekejap dia harakah, sukun, gerak diam, maka dia itu mutaghayyir. Itu wadih. Wa kullu mutaghayyirin hadithun. Dan setiap perkara yang berubah-ubah itu baharu. Maka barulah terbitnya natijah yang daruriyah, nazariyah. Terbit natijah yang nazariyah. Maka sebab itu kalau berlakunya ta'arud di antara ilmu muktasab dan juga ilmu daruri, maka hendaklah
ditakdimkan ilmu daruri di atas ilmu nazari. Baik. Jadi kata musannif ini seperti al-alam hadis. Wa in kana ilman fa innahu yatawaqqafu 'ala an-nazari wad-dalil. Maksud ilmu di sini iaitu yakin, ya, sesuatu perkara yang diyakini. Tetapi perkara yang diyakini ini bahawasanya alam itu baharu, itu terhenti di atas nazar. Ya. Begitu juga al-ilmu bi anna majmu'a zawayal musallath, ya, ini tiga segi. Tiga segi itu ditambah sudut ini, totalnya 180. Itu maksudnya. Fa innahu wa in kana ilman illa annahu mutawaqqifun 'ala an-nazari wad-dalil. Tamam. Wadah? An-nazar. النظر وأما النظر فهو الفكر في حال المنظور فيه ليؤدي إلى المطلوب. Nazar itu adalah fikir fi halil manzuri fihi, pada suatu perkara yang ditilik padanya untuk sampai kepada al-matlub. Jadi al-fikir itu adalah harakatun nafsi fil ma'kulat. Harakatun nafsi fil ma'kulat. Berbeza dengan at-takhyil, khayal. At-takhyil harakatun nafsi fil mahsusat. Harakatun nafsi fil mahsusat. Baik. Harakatun nafsi, bergeraknya nafas, yakni jiwa kita, fil ma'kulat, berbeza dengan takhyil. Sebab itu kalau orang melakukan sebuah khayalan, contohnya kalau dalam mawadul aqisah, dalam bab mantik, itu ada satu nama dia syair. Syair ini kita datangkan dengan khayalan. Khayalan ini, ketika mana seseorang dia bersyair, dia akan mengkhayalkan sesuatu. Dia kata engkau ini seperti bulan purnama, kan? Yakni apa? Yakni dia menghayalkan wanita itu seperti bulan purnama. Yakni dia mendapatkan dia menghayalkan sesuatu yang didapatkan oleh mahsusat dia, iaitu dengan musyahadah dia kepada bulan cantik. Maka dia cuba mengkhayalkan wanita itu, cantiknya itu dengan bulan purnama itu. Adapun fikir tak. Fikir itu bukan dengan mahsusat. Fikir bukan dengan mahsusat. Al-istidlal, aywa. Wa amma al-istidlal fa huwa talab ad-dalil liyu'addi ila al-matlub fa mu'adda an-nazar wal istidlal mu'adda an-nazar wal istidlal itu wahid, satu. Sama sahaja. Cumanya pada istidlal itu ada talabud dalil. Adapun pada nazar itu dia fikir. Dia bukan talabud dalil, tetapi dia itu fikir fi halil manzur. Tamam. Ad-dalil, wa amma ad-dalil fa huwa al-murshid ila al-matlub li'annahu 'alamatun 'alayhi. Adapun dalil itu adalah yang menunjukkan kepada al-matlub li'annahu 'alamatun 'alayhi. Kerana dalil itu adalah alamat kepada al-matlub. Al-jahlu wa yuqabilu al-'ilmu al-jahla. Jahil itu yuqabil dengan ilm. فالعلم معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع كمعرفة أن النار محرقة وأن الواحد نصف الاثنين وأن العالم حادث. Maka ilmu itu adalah ma'rifatul ma'lum, perkara yang diketahui ala ma huwa bihi fil waqi', kama'rifati anna an-nar, seperti mengetahui api muhriqah, terbakar, wa anna al-wahid, satu itu nisful isnain, wa anna al-alam hadithun. والجاهل إدراك الشيء على خلاف ما هو به في الواقع كإدراك بعض الفلاسفة أن العالم قديما. Orang jahil, adapun jahil itu adalah mendapatkan, memahami sesuatu perkara ala khilafi ma huwa bihi, itu menyalahi dengan apa yang ada pada waqi' sebenar. Seperti kata falasifah, alam itu qadim.
كما ينقسم الجهل إلى بسيط ومركب. Kalau kita tengok kepada takrif musannif di sini, al-jahlu ini idraku syai'i ila akhirih, ini takrif bagi jahil basit, bukan takrif bagi jahil murakkab. Takrif kepada jahil murakkab. Kenapa dia idraku syai'i ala khilafi ma huwa bi fil waqi', itu jahil murakkab. Tapi kalau jahil basit itu memang kosong, adamul idrak, kosong. Kama yanqasim الجهل إلى بسيط ومركب. أيوة. فالجهل البسيط أنه يجهل ويعلم أنه جاهل، وقيل إنه عدم العلم بالشيء. Jahil basit itu seseorang itu dia jahil dan dia tahu bahawa diri dia itu tak tahu. Maka kata setengah ulama, jahil basit itu adamul ilmi bisyai', dia memang tidak tahu apa-apa. Wal jahlul murakkab أنه يجهل ويجهل أنه جاهل، وقيل هو إدراك الشيء على خلاف ما هو به في الواقع. Aywa. Jahil murakkab itu adalah dia itu jahil dan dia jahil bahawa dia itu jahil. Sebab itu nama dia murakkab. Dia bersusun daripada dua jahil, dua kali jahil. Adapun jahil basit, dia satu kali jahil. طيب، الحكم الشرعي. الحكم الشرعي عرف ابن الحاجب الحكم الشرعي بأنه خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا أو وضعا. Sekali lagi. عرف ابن الحاجب الحكم الشرعي بأنه خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا أو وضعا. Okay. Ibn Hajib mentakrifkan Al-Maliki, mempunyai karangan Mukhtasar Muntaha, kita sebut daripada muqaddimah itu kan. Jadi Ibn Hajib beliau mentakrifkan hukum syar'i itu dengan khitabullah al-muta'alliqu, yang bertakluk ia kepada perbuatan-perbuatan mukallaf, iqtidaan atau takhyiran atau wad'an. Okay. Di sini hukum syar'i, kita dah sebut pada pengajian yang lalu bahawasanya seorang mutakallim itu berfungsi untuk membuktikan, menetapkan keharusan seorang hamba untuk menerima wahyu ataupun hukum syarak daripada Allah Ta'ala. Satu. Dan itu terhenti daripada mengisbatkan kewujudan Allah, mengisbatkan Allah itu bersifat kudrah dan iradah, dan mengisbatkan bahawa makhluk itu harus untuk menerima wahyu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu. Yang kedua, usuli itu berfungsi untuk menyatakan segala perkara-perkara yang berkaitan dengan mahiyatul ahkam syar'i. Yakni seorang usuli tugasnya adalah menyatakan, menetapkan apakah kaedah-kaedah usuliyah pada hukum syarak. Maknanya kaedah kulliyah bagi hukum syarak. Wajib itu apa? Ditakrifkan. Amar itu apa? Ditakrifkan. An-nahyu itu apa? Al-ibahah itu apa? Terus macam tu, tanpa mempunyai wasifah kepada perkara-perkara juz'iyat daripada ahkam syar'iyah. Jadi, yang ketiga iaitu al-faqih. Al-faqih, mereka membahaskan tentang perkara-perkara yang juz'iyat, iaitu af'al wujud al-kharijiyah, af'al wujudiyah al-kharijiyah, yakni yang benar-benar berlaku, masalah-masalah juz'iyah yang berlaku di dunia realiti ini, itu dibahaskan oleh seorang faqih ataupun fuqaha. Tamam. Maka hukum syarak di sini ditakrifkan oleh Ibn Hajib rahimahullahu ta'ala bahawasanya dia adalah khitabullah.
khitabullah, iaitu tuturan Allah, ya, cakapan Allah Ta'ala yang bertakluk kepada perbuatan-perbuatan mukallaf iktidaan. Apa makna iktidaan? Yakni talab. At-talab. At-talab itu imma talabul fi'il atau talabul tarki. Talabul fi'il imma talabul fi'il talaban jaziman atau talaban ghaira jazimin. Begitu juga talabut tarki, imma talab itu talabut tarki talaban jaziman atau talaban ghaira jazimin. Jadi atau takhyiran, ini tertentu kepada hukum ibahah. Mana iktidha tadi masuklah pada dia itu wajib, sunat, makruh, haram. Kerana pada keempat-empat hukum ini ada tolak. Imma talabul fi'il wa imma talabut tark. Takhir itu ibahah. Wada'an itu 5 hukum wada'i yang lagi akan disebutkan, sebab, mani', syarat, sah, batal. Wal muradu bi khitabillah, والمراد بخطاب الله كلام نفسي الأزلي الذي يدل عليه القرآن والسنة والإجماع وغير ذلك من الأدلة. Jadi khitabullah, murad dengan khitabullah di sini adalah kalamuhu an-nafsi al-azali, yakni sifat perkata Allah Ta'ala yang azali, yakni la awwala lahu, sifat yang qadim, alladhi yadullu alaihi al-Quran wa sunnah ijma' wa ghairu dhalik min al-adillah. Jadi kesemua ini, Quran, sunnah, ijma', ini menunjukkan kepada kalam Allah Ta'ala yang nafsi, yang qadim, yang azali. Di dalam Kifayatul Awam kita sebutkan bahawa musannif menyebutkan bahawa yang ditunjukkan oleh Al-Quran, kalau kita baca Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, ini berhuruf dan bersuara. Ini kalam Allah. Tapi kalam Allah al-hadis, yang baharu. Ya. Kita kalau, sebab ini majlis ta'lim, ya, majlis ta'lim boleh kita sebutkan kalam Allah itu ada yang qadim, ada yang hadis. Tapi kalau kita di luar daripada majlis ta'lim, tak boleh, ya. Kalau kita kat kedai kopi, kita sembang dengan orang-orang awam, ya, jangan, ya, kita sebut kalam Allah yang baru, ya. Sebut kalam Allah qadim. Baik, kalam Allah yang baru, ini kalam Allah yang baru yang kita baca ini, berhuruf dan bersuara. Dan kalam ini kan dia berlafaz, dan setiap lafaz itu menunjukkan kepada makna. Makna yang ditunjukkan oleh kata-kata Bismillahirrahmanirrahim itu menepati kepada makna yang ada pada kalam Allah an-nafsi al-azali. Jadi bukan lafaz ini muafakat dengan apa yang ada pada zat Allah Ta'ala. Tak. Bukan makna ini muafakat dengan apa yang ada, makna kepada lafaz bismillah ini muafakat kepada apa yang ada pada zat Allah Ta'ala. Tak. Tetapi makna daripada kalimah lafaz Bismillahirrahmanirrahim itu menepati kepada makna bagi kalam Allah an-nafsi al-azali. Syuf, beza kan? Kalau kita rokyas, di sana ada makna yang berbeza. Ya, di sana ada beberapa makna yang berbeza atas ibarat saya tadi. Ya. Alladhi yadullu alaihi al-Quran was-sunnah wal-ijma' wa ghairu dhalik min al-adillah. Wa amma al-mukallaf, وأما المكلف فهو البالغ العاقل الذي بلغته الدعوة وتأهل للخطاب. Okay, ini syarat mukallaf, ya. Baligh, akil, kemudian sampai dakwah kepadanya, dan dakwah itu ada syarat. Syaratnya adalah dakwah yang benar. Kalau dakwah itu dakwah yang sesat, yang menyeleweng daripada ajaran sebenar,
maka orang itu belum dikatakan lagi mukallaf. Ya. Maka tak pelik kalau kita kata hari ini masih lagi ada beberapa orang yang belum mukallaf. Kerana mereka itu tinggal di jauh daripada ulama. Dan mereka itu tidak sampai kepada mereka itu Islam melainkan melalui alat-alat media sosial ini, TV, handphone, WhatsApp, Facebook. Maknanya mereka boleh akses kepada Islam. Tetapi di tempat mereka itu tidak ada ulama. Jadi barangkali apa yang mereka akses itu menyalahi dengan kefahaman sebenar tentang Islam. Maka adakah mereka itu mukallaf? Tak, mereka tak mukallaf. Ya. Itu sudah disebutkan dalam tahqiqnya bagi syarhul muqaddimat yang kita baca hari itu. Wa ta'ahhala lil khitab. Dan seorang mukallaf itu dia bersedia untuk menerima khitab. Baik. Jadi kan dalam takrifnya Ibn Hajib al-hukm syar'i itu af'alil mukallafin. Jadi khitabullah, hukum itu adalah khitabullah yang bertakluk kepada perbuatan mukallaf. Maknanya dia tidak bertakluk kepada selain daripada perbuatan mukallaf. Dia tidak bertakluk kepada ain mukallaf. Tak. Sebab apa? Sebab kalau kita baca dalam Al-Quran, khitabullah itu banyak, pelbagai. Kadang-kadang khitab Allah itu terkena kepada zat Allah Ta'ala sendiri. Ya kata Allah Ta'ala, Qul huwallahu ahad, la ilaha illa ana. Kan? Bukankah itu khitab Allah? Khitab. Tapi itu muta'alliq bizatillah. Adakah itu hukum syarak? Tak. Bukan hukum syarak. Kadang-kadang khitab Allah itu takluknya kepada zat mukallaf, zat makhluk. Ya Allah, khalaqallah Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Khalaqas samawati wal ard. Itu kan ainnya makhluk. As-samawat, al-ard, bumi dan langit itu adalah ain makhluk. Murad kita di sini, hukum syarak adalah perbuatan makhluk. Ya. Tanbih ya, tengok. Ibaratnya musannif. Jadi kadang-kadang kita dengar ulama mengatakan al-khamru muharramatun. Ada tak? Arak itu haram. Arak haram kah? Bukankah haram itu hukum syarak? Dan hukum syarak dia bertakluk kepada perbuatan mukallaf. Khamar, iaitu arak, adakah itu perbuatan mukallaf? Tak. Maka yang haram itu adalah syurbul khamar. Bukan diri khamar, tetapi syurbul khamar. Minum arak. Khinzir muharramah. Aklul khinzir. Bukan zatul khinzir, ainul khinzir. Tak. Tetapi makan khinzir. Itu hukum syarak. Kerana muta'alliq bi af'alil mukallafin. Jadi. وعلى هذا فلا يتعلق الخطاب بالصبي ولا مجنون ولا الساهي ولا النائم. Maka kerana itu ta'alluq khitab Allah itu tidak bertakluk kepada budak kecil, kanak-kanak yang belum balik, orang gila, as-sahi, yakni orang yang lupa. Begitu juga an-naim, orang yang tidur. Di sana ada masalah, ada qadiyah tentang at-taklif bil ma'dum. Ya. Adakah khitab Allah Ta'ala itu dia muta'alliq dengan perkara yang ma'dum, maknanya perkara yang tidak ada? Bukankah khitab Allah di sini adalah kalamuhun nafsi al-azali, kalam Allah Ta'ala yang azali? Kan kita kata khitab Allah ini bertakluk kepada perbuatan mukallaf. Bukankah mukallaf itu bukan azali, dia baharu? Bila masa kalam Allah, khitab Allah itu bertakluk kepada af'al mukallaf, sedangkan af'al mukallaf itu tidak ada pada waktu azali. Kerana kita ini wujud setelah habisnya waktu azali, iaitu setelah masuknya waktu imkan. Jadi, maka di sini ada khilaf. Maka Asy'ariyah, di sisi Asy'ariyah mengatakan soal, adakah harus
khitab Allah ini bertakluk kepada perkara yang makdum, iaitu dalam masalah at-taklif bil makdum. Asy'ariyah kata ya, boleh. Bagaimana? Al-muta'alliq bi af'alil mukallafin di sini, ta'alluq di sini adalah ta'alluqan maknawiyan. Ta'alluq maknawi yakni ta'alluq suluhi, bukan ta'alluq tanjizi. Apa beza di antara ta'alluq suluhi dan ta'alluq tanjizi? Ta'alluq suluhi iaitu kalam Allah Ta'ala boleh untuk menunjukkan amar dan nahi kepada mukallaf pada waktu azali. Boleh, tetapi tidak menunjukkan lagi. Tetapi setelah adanya mukallaf, maka ketika itu kalam Allah, khitab Allah itu benar-benar bertakluk dengan takluk tanjizi kepada af'al mukallaf. Boleh tak? Faham tak? Kalau pelajar-pelajar yang dah biasa ikut saya, kerana perbahasan saya ni banyak mantik dan kalam, jadi yang dah biasa ikut saya mungkin senang, kerana istilah yang saya gunakan ni semua apa yang saya gunakan dalam kitab-kitab sebelum ini. Tapi kalau pelajar yang baru mengikuti, sabar dulu. Mula-mula ni mungkin susah. Kenapa? Kerana dan susah kalau saya nak jelaskan setiap daripada istilah yang saya sebutkan. Nanti kita akan mengambil masa yang lama dan tak jadi daurah nanti. Dan saya punya style macam tu. Saya kalau apa yang saya dah sebut pada pengajian yang lalu, saya tak sebut lagi dah. Sebab kerana kita nak masalah yang baru. Kita nak tajdid masalah yang baru. Kita tak nak asyik ulang i'rab bismillah lagi, kemudian takdir ibarat lagi, kemudian bawa syawahid nahwu yang sama, asyik lepas tu ulang balik benda yang sama, bismillah, alhamdulillah, wassalam. Kat situ kita habis masa yang lama sampai pelajar itu tak terbina dengan masalah-masalah yang baru dalam masalah mabahith usuliyah, masail kalamiyah, banyak lagi masalah. Kita ni, Allah, saya tengok orang-orang asatizah Nusantara kita ni ketinggalan jauh. Dalam mabahith kalamiyah kita ketinggalan jauh sangat. Nahnu du'afa, dhaif sangat. Masalah kalamiyah banyak tak tahu, usuliyah tak tahu, falsafiyah ketinggalan. Kenapa? Kerana kita banyak membaratkan ibarat, banyak main dalam ibarat. Terjemah telah mentakrif oleh Ibn Hajib akan hukum syarak dengan bahasa nya, itu akan makan masa. Padahal kita boleh habis kitab ni dengan kita mengetahui masalah-masalah yang baru, kemudian kita boleh naik kitab mustawa yang lain, kita boleh tambah lagi mabahis usuliyah yang lain, dan itu lebih menambah kita. Naikkan kalau kita ni lain kalau kita nak masuk pada usul fiqh, tak dapat tidak nahwu saraf kita kena kuat. Maknanya sekira-kira kita dah boleh memahami kalam-kalam Arab ni. Kalau tidak susah. Lepas tu saya tak ada kemahiran. Walaupun saya boleh baca kitab Arab, saya tak ada kemahiran untuk mengajar orang bahasa Arab. Macam orang kan, cantum boleh matematik, tapi sanggup tak nak ajar budak kecil ajar 1 matematik. Dia orang yang tertentu yang ada teknik dia untuk mengajar. Macam tu mengajar mengeja, mengajar membaca kan. Saya tak ada kelebihan tu. Baik. Jadi perlu kalau kita, saya kira 1 tahun 2 tahun kalau kita nak belajar nahwu saraf tu okey. Tapi kalau tahun ketiga, tahun keempat, jangan buang masa lagi. Sepatutnya 2 tahun yang awal kita di Azhar ini kita betul-betul dah berbekalkan dengan ilmu alat dalam bahasa Arab ni. Dah kuat. Tinggal tahun 3 kita dah boleh masuk kepada ilmu-ilmu yang lain. Tapi kalau masih lagi tahun 3 masih nak belajar lagi baca kitab, saya rasa ya Allah, wasting time. Jangan buang masa kita. Sebab apa? Kita banyak main game, main bola, tidur, melepak dengan kawan-kawan. Padahal banyak masa kita terbuang.
Saya kira kerana kita ni, keliling kita ni, kita bergaul dengan Arab, ya. Kalau kita bercampur dengan orang Arab, kita bergaul dengan kitab Arab. Saya waktu sampai hari itu Mesir, saya tak sentuh kitab Melayu, ya. So memang saya janji saya tak akan pegang kitab bahasa Melayu, ya. Maknanya saya tak akan baca. Mereka saya mesti baca bahasa Arab, ya. So apa, kita nak akan kemahiran cepat, ya, supaya kita boleh ambil istifadah daripada para masyayikh cepat, ya. Tapi ni kalau tahun 3 masih lagi kita nak belajar baca kitab, nak terjemah satu-satu. Bila kita nak mendalami ilmu-ilmu wabahis dalam ilmu yang lain, dalam fan yang lain, banyak lagi. Falsafah, kita falsafah tak ada, ya. Fake, lemah, ya. Ni nanti asyik-asyik, ya. Dalam fan ini pun kita bahas nahwu, dalam mantik kita bahas nahwu, dalam fiqh kita bahas nahwu. Jadi bila kita nak bertambah, ya, ini kena insaf, ya. Tengok, dan ni wakil yang berlaku hari ini, ya. Wakil yang berlaku hari ini, kita kekurangan, ya, para asatizah yang boleh membahaskan masalah-masalah daqiqah, ya. Saya tengok para penuntut ilmu kita ni tak minat, ya, membahas tentang yang daqiqah ini dalam ilmu kalam, dalam usul fiqh, ya, tak minat, ya. Jadi lama-lama yang dia minat ambil ijazah, ya, ambil syahadah, ya. Janganlah macam tu, ya. Mak ayah kita habiskan duit banyak, ya. Takkan kita pergi sini setakat ambil ijazah, ya, rugi, ya. Carilah ilmu betul-betul, ya. Cari ilmu yang betul-betul, yang tak dapat dekat Malaysia cari dekat sini, ya. Saya datang majlis ijazah aja, ya. Asyik pengijazahan kitab ini, pengijazahan Musalsal bil Awwaliyah, pengijazahan. Berapa kali nak pengijazahan, ya. Sekali cukup lah, ya. Ambil berkat, dah, ya. Takkan setiap minggu nak ambil berkat, setiap bulan nak ambil berkat, ya. Ziarah makam, takkan asyik nak ziarah makam je, ya. Bila masa kita nak muzakarah, mutalaah kitab, nak ziarah makam, tapi susun jadual kita, ya. Kadang-kadang saya tengok orang asyik ziarah pun, saya tahu bila masa belajar ni. Agak-agak dapat ilmu laduni, ya. Dapat ilmu laduni kah? Tak, ya. Kita ni, selama mana kita ni bukan Nabi, kita ni wajib untuk berusaha atas kemampuan kita, ya, berusaha, ya. Kalau untuk mendapatkan ilmu itu dengan belajar, kena belajar, ya. Bukan untuk mendapatkan ilmu itu dengan ziarah makam, ya. Dengan apa, tak kena cara, ya. Nak minum tapi nak apa, nak pokok durian, tanam pokok pisang, boleh hasil pokok durian? Kata boleh, ambil berkat pokok pisang nak dapat pokok durian. Adatan tak boleh, ya. Wal muradu bil iqtida, والمراد بالاقتضاء الطلب وهو طلب الفعل وطلب الترك وكل منهما ينقسم إلى جازم وغير جازم. Iqtida itu adalah talab, itu tuntut, wa huwa talabul fi'li wa talabut tarki, tuntut buat dan tuntut tinggal, dan setiap daripada keduanya itu ila jazimin wa ghairi jazimin. Wa amma at-takhir, فهو التسوية بين جانبي الفعل والترك وهي الإباحة. Iaitu bersamaan pada dua janib, iaitu fi'il dan tark, maknanya tak tinggal dan tak disuruh buat dan tak disuruh tinggal, sama-sama maknanya wahyal ibahah. Wa amma al-wada', فالمراد به ما وضعه الشارع من سبب أو شرط أو مانع أو غير ذلك مما سيأتي تفصيله. Adapun wada' itu adalah murad dengannya adalah ma wada'u syari', daripada sebab, syarat, mani', dan selain daripadanya itu daripada perkara yang akan datang tafsirnya. وبناء على هذا فقد قسم الأصوليون الحكم الشرعي إلى قسمين أولهما حكم شرعي تكليفي. Yang pertama hukum syarak taklifi, yang kedua hukum syarak wad'i. والثاني حكم شرعي وضعي. Nah,
الحكم الشرعي التكليفي، وهو خطاب الله المتعلق بطلب الفعل من المكلف على جهة الاقتضاء أو التخيير. Hukum syarak taklifi itu adalah hukum khitabullah yang bertakluk kepada menuntut buat daripada mukallaf ala jihat al-iqtida' atau al-takhyir. والاقتضاء يشمل الأحكام التكليفية الأربعة، وهي الإيجاب والندب والكراهة والتحريم. Dan iqtida' itu dia merangkumi kepada hukum taklifiyah yang 4, iaitu ijab, nadab, karahah wa tahrim. وأما التخيير فهو يشمل الإباحة فقط. Dan sebagaimana saya sebut tadi, at-takhyir itu hanya masuk kepada ibahah sahaja. الإيجاب هو خطاب الله المتعلق بطلب الفعل من المكلف طلبا جازما لا يجوز تركه كالأمر بالصلاة المفروضة والحج الواجب. Baik, al-ijab itu adalah khitab Allah. Jadi bila kita sebut dengan hukum syarak, itu al-ijab. Al-ijab itu adalah tuturan Allah, cakapan Allah Ta'ala yang bergantungan kepada menuntut buat minal mukallaf talaban jaziman. La yajuzu tarkuhu kal amri bis salatil mafruḍah wal hajjil wajibi. Jadi kita ada ijab dan kita ada wajib. Al-ijab itu khitab Allah. Tapi kalau al-wajib ialah perbuatan yang digantungkan dengan ijab, seperti solat. Maka solat itu nama dia wajib. Adapun perintah Allah menuntut kita akan sebagai tuntut yang jazim, itu nama dia ijab. والندب هو خطاب الله المتعلق بطلب الفعل من المكلفين طلبا غير جازم بأن جوز تركه كالأمر بغسل الجمعة. Dan sunat itu adalah tuturan Allah Ta'ala yang bertakluk kepada menuntut buat daripada mukallaf itu talaban ghaira jazimin, akan tuntut yang tak jazam, dengan bahawa juwiza tarkuhu, dengan bahawasanya diharuskan akan meninggalkannya. Kal amri bi ghuslil jum'ah, seperti mandi sunat Jumaat. Ya, mandi sunat Jumaat itu kalau kita lakukan maka dapat pahala kerana ada tolak daripada Allah Ta'ala. Tetapi kalau kita meninggalkan itu, harus boleh ditinggalkan dengan makna tidak diazab oleh Allah Ta'ala. والكراهة هي خطاب الله المتعلق بطلب ترك الفعل من المكلفين طلبا غير جازم لأن جوز فعله كالشرب قائما. Karahah itu adalah khitab Allah yang bertakluk kepada menuntut meninggalkan perbuatan. Yang tadi menuntut melakukan perbuatan, yang ini menuntut meninggalkan perbuatan. Tetapi karahah di sini adalah talaban ghaira jazibin, tuntut tinggal di situ, tuntut yang tak jazam, maknanya tuntut tak putus. Bi an juwiza, apa makna talaban ghaira jazibin? Taswir, bi an juwiza fi'luhu, dengan bahawa diharuskan meninggalkan. Apa maksud diharuskan akan meninggalkannya? Maknanya jikalau seseorang itu meninggalkan perkara ini, maka dia itu diberi bi an juwiza fi'luhu, dengan bahawasanya dia itu harus untuk memperbuatnya. Memperbuat bukan meninggalkan. Harus dia itu memperbuat. Maknanya boleh kalau dia perbuat, dia itu tidak diazab. Kasyurbi qa'iman, seperti orang minum berdiri. والتحريم هو خطاب الله المتعلق بطلب ترك الفعل من المكلف طلبا جازما بأن منع من فعله كأكل الربا. Tahrim itu adalah tuturan Allah Ta'ala yang bergantungan kepada meninggalkan perbuatan akan sebagai talaban jaziman, dengan bahawa seseorang itu ditegah daripada melakukannya, seperti akli riba. Maknanya kalau seseorang itu ditegahkan daripada meninggalkannya, daripada memperbuatnya, ditegah daripada memperbuatnya, maka kalau seseorang memperbuat, maka dia akan diazab, seperti memakan harta riba. والإباحة هي ما كان الخطاب فيها غير مقتض شيئا من الفعل والترك بل خير المكلف بينهما كأكل الفاكهة. Ibahah ini adalah tuntut daripada Allah Ta'ala, bukan tuntut, tetapi dia ini khitab Allah Ta'ala yang tidak membawa apa-apa, iaitu tak membawa kepada tuntut buat dan tuntut tinggal.
Tetapi seseorang mukallaf itu dia diberi pilih. Dia boleh nak buat, dia boleh nak tinggal. Seperti orang memakan buah. Ya. Tetapi ada qaid. Selama mana perkara ibahah itu tidak iktiran kepada niat seseorang itu yang membawa niat itu kepada perkara yang mandub ataupun makruh. Gitu. Tetapi jikalau dia itu berkait, maka dia akan membawa perkara yang asalnya itu ibahah kepada nadab ataupun kepada karahah. Tetapi kalau dia semata-mata mutlak, tanpa qaid, maknanya dia itu adalah khuyyirul mukallaf bainahuma. Mandi. Mandi. Dia tak meniatkan apa-apa, harus ibahah. Tapi kalau dia niat, tengoklah, kalau dia niat untuk mandi wajib, niat wajib, dia dapat pahala wajib. Kalau dia niat mandi sunat, maka dia dapat pahala sunat. Wa hadza binisbati li khitabillah ta'ala. Dan ini nisbah kepada khitabillah, iaitu nisbah daripada sisi Allah Ta'ala. Tetapi kalau kita pandang daripada sisi mukallaf, wa amma ma yata'allaqu bihi al-khitab, وأما ما يتعلق به الخطاب وهو فعل العبد فيوصف بأنه واجب أو مندوب أو مكروه أو حرام أو مباح. Adapun yang bertakluk khitab itu, iaitu yang bertakluk dengannya khitab itu, iaitu perbuatan hamba, maka disifatkan dengan bahawasanya itu adalah wajib, mandub, makruh, haram, mubah, iaitu fi'lul abdi tadi. Solat, syurbul khamar, aklul khinzir, ada'uz zakah. Itu perbuatan-perbuatan itu nama dia wajib. Dia tak panggil ijab, tetapi wajib. Pandang dari sudut mukallaf. Tapi kalau kita pandang daripada sudut Allah Ta'ala yang menurunkan syariat, itu ijab. والمندوب فالواجب هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه عمدا كصلاة الظهر. تعرف فالواجب هو ما يثاب فاعله. Ta'rif di sini adalah ta'rif birrasmi, la bil haddi. Kenapa? Kerana ta'rif di sini bukan menyatakan hakikat bagi wajib, tetapi dia adalah efek daripada wajib. Apa dia efek dia? Iaitu seorang itu diberi pahala, seorang itu akan diseksa dengan meninggalkannya. Itu ta'rif birrasmi. Wa yu'aqabu tarikuhu amdan ka salatiz zuhr. والمندوب هو ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه عمدا كالتسمية قبل الوضوء والطعام. والمندوب. Baik. Di sana ada masalah qadhiyah. Adakah an-nadbu itu daripada ahkam taklifiyah? Kan kita kata tadi, hukum taklifiyah ada berapa? 5 kan? Al-hukmu syar'i at-taklifi ada 5. Ijab, nadab, karahah, tahrim, ibahah. Adakah nadab itu benar-benar hukum taklifi? Di sana ada masalah. Kenapa? Kerana kalau kita melihat, jadi di sini kita perlu melihat dari sudut ta'rifnya taklif. Apakah ta'rifnya taklif? Khilaf. Di sisi jumhur, at-taklif ilzamu ma fihi kulfah. Ilzamu ma fihi kulfah. Ini ta'rif indal jumhur. Kalau kita berdiri di atas ta'rif ini, ilzamu ma fihi kulfah, maka di sini sunat, makruh, harus, itu tak masuk daripada hukum taklifiyah. Tetapi kalau kita berdiri di atas ta'rifnya Al-Qadi Al-Bakillani, al-taklif indal qadi
itu talabu ma fihi kulfah. Talabu ma fihi kulfah, tuntut barang yang padanya itu ada kulfah, ada beban. Maka pada ta'rif ini, kata-kata talab itu lebih a'am daripada ilzam. Kerana kata ilzam itu akhas. Maknanya maksud ilzam ialah kalau seseorang itu ilzam untuk talabul fi'il, maka kalau dia itu tidak melakukan perkara itu, maka dia itu tidak kalau seseorang itu maksud ilzam ialah wajib, mesti buat. Bukan maknanya boleh buat, boleh tak buat. Itu sunat kan? Kalau boleh buat, nak buat boleh, tak buat boleh, itu tak ilzam. Ilzam ini dia mesti buat. Kalau tak buat dia seksa. Kalau di atas ta'rif yang pertama, ilzamu ma fihi kulfah, maka hanya masuk dua sahaja. Apa dia? Al-wujub, al-ijab dan juga al-tahrim. Tetapi kalau kita pegang di atas ta'rifnya al-qadi, talabu ma fihi kulfah, tuntut barang yang padanya itu ada kulfah, maka di situ lebih a'am. Al-wujub, al-ijab, ada tolak tak? Ada tolak. Al-nadbu, ada tolak? Ada tolak. Al-karahah, ada tolak? Ada tolak. Al-tahrim, ada tolak? Ada tolak. Empat ini masuk di dalam ahkam taklifiyah. Tinggal satu lagi, iaitu al-ibahah. Adakah al-ibahah ini termasuk daripada hukum taklifiyah? Indal jumhur, dia hukum syarak. Al-ibahah ini dia hukum syarak. Wallahu a'lam. Kalau kita tengok ta'rif al-qadi tadi, hatta Imam al-Qadi al-Bakillani mengatakan bahawa al-ibahah itu masuk dalam ta'rif ini. Maknanya dia itu daripada taklif. Padahal pelik. Macam mana dia kata ibahah itu masuk di dalam ta'rifnya taklif, padahal pada ibahah itu tidak ada tolak. Ibahah itu tidak ada tolak. Mana tolaknya? Bahkan dia takhir, boleh pilih, nak buat boleh, tak nak buat boleh. Mana tolaknya? Ada iskal di situ. Di atas pendapatnya al-qadi yang mengatakan bahawa al-ibahah itu masuk di dalam taklif, jikalau berpegang di atas pendapatnya beliau, ta'rif taklif itu adalah talabu ma fihi kulfah. Tapi indal jumhur, al-ibahah itu hukum syarak. Dia adalah daripada hukumun syar'iyyun. Tinggal lagi, adakah dia itu ma'murun bihi? Tak. Al-ibahah dia itu bukan daripada al-ma'mur bihi. Okey, al-wajibu ma yusabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu amdan ka tasmiyati qabla al-wudu' wa at-ta'am. Ka solat zuhri, seperti solat zuhur. Wal mandub ma huwa, aywa, terus baca. Wal mandubu wa ma yusabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu amdan ka tasmiyati qabla al-wudu' wa at-ta'am. Ya, sunat itu adalah barang yang diberi pahala orang yang mengerjakannya dan tidak diseksa orang yang meninggalkannya secara sengaja, kata tasmiyati qabla al-wudu'i wa ta'am, seperti membaca basmalah ketika mana sebelum wudu, makan. Wal makruh huwa ma yusabu tarikuhu wa la yu'aqabu fa'iluhu 'amdan katanaffusi fil ina'i. Dan makruh itu diberi pahala pada orang yang meninggalkannya dan tidak berdosa kepada orang yang melakukannya secara sengaja. Katanaffusi fil ina', seperti orang yang bernafas di dalam bernafas, itu makruh. Wal haramu huwa ma yusabu tarikuhu wa yu'aqabu fa'iluhu 'amdan kat'amuli bil riba. Dan haram itu orang yang diberi pahala di atas meninggalkan perkara yang haram, dan yu'aqab fa'iluhu, dan diseksa orang yang melakukan perkara yang haram, seperti orang yang berta'amul dengan riba. Wal mubah huwa ma la thawaba wa la 'iqaba la fi fi'lihi wa la fi tarkihi fayastawi fihi janiban al-fi'lu wa tarku ka ta'ami wa syarabi.
maka al-mubah itu tidak ada pahala dan tidak ada dosa padanya, tidak pada perbuatan dan tidak juga pada meninggalkannya. Maka sama pada dua-dua janib tadi, iaitu sama ada pada janibul fi'l ataupun janibul tarki, seperti makan, minum, berjalan, melompat, tidur dan sebagainya. هذا وللحنفية تقسيمات أخرى حيث فرقوا بين الفرض والواجب. Maka di sini bagi mazhab Hanafiyah, di sana ada pembahagian yang lain pada al-fardu wal wajib. Kerana al-fardu indal Hanafiyah itu adalah ma thabata min adillatin qat'iyyah. Ya. Jadi fardu kan kita kata tadi, jadi dia sama je. Dia macam sebagaimana pendapatnya jumhur, iaitu pada fardu itu ada talab, iaitu talabul fi'li talaban jaziman, dan dia itu sabata min adillatin qat'iyyah. Berbeza dengan wajib di sisi mereka. Wajib di sisi mereka juga sama sebagaimana jumhur, talabu fi'li talaban jaziman, melainkan mereka katakan bahawa wajib ini kepada perkara yang ma sabata min adillatin zanniyah, daripada dalil-dalil yang zanni. Baik. Kenapa Hanafiyah membezakan di antara dua ini? Kerana orang yang mengingkari perkara fardu maka kafir. Kenapa? Kerana ini sabit dengan dalil qat'i. Orang yang mengingkari perkara wajib dia tak kafir. Kenapa? Kerana ini sabit dengan dalil zanni. Wa bainal makruhi tahriman wal haram, dan di antara perkara yang makruh tahrim dan juga haram. Makruh tahrim, syuf, Hanafiyah membezakan. Hanafiyah ni dakik ya. Di dalam masalah ni mereka ini adab daripada jumhur. Sebab tu kalau kita nak tahu tafsilan tentang perkara ini, bukalah kitab usul di dalam mazhab Hanafiyah. Mereka itu membahaskan lebih detail pada masalah ini. Begitu juga dalam akidah pun sama ya. Kalau kita tengok mereka menambah beberapa sifat Allah Ta'ala ya. Itu Maturidiyah. Mereka menambah beberapa sifat-sifat Allah Ta'ala yang tidak diletakkan oleh Asy'ariyah. Wa bainal makruhi tahriman wal haram. Makruh tahrim itu talabut tarki talaban jaziman, iaitu menuntut tinggal akan sebagai tuntut yang jazam, putus. Melainkan makruh tahrim itu ma sabata min adillatin zanniyah. Haram itu talabut tarki talaban jaziman, melainkan haram itu berbeza dengan makruh tanzih. Sebab apa? Dia itu sabata min adillatin qat'iyyah ya, min adillatin qat'iyyah. Itu haram. Maknanya haram pada mereka itu berat daripada makruh tahrim. Jadi ada satu lagi istilah nama dia makruh tanzih di sisi Hanafiyah. Makruh tanzih di sisi Hanafiyah itu adalah makruh yang dimaksudkan oleh jumhur. Bas. Makruh tanzih di sisi Hanafiyah adalah makruh yang dimuradkan oleh jumhur. Iaitu apa? Talabut tarki talaban ghaira jazi. Menuntut tinggal akan sebagai tuntut yang tak putus. Maknanya orang yang melakukan perkara makruh, adakah dia diazab? Tak. Tetapi orang yang melakukan makruh tahrim, adakah dia diazab? Ya, dia diazab. Itu perbezaan di antara makruh tanzih dan juga tahrim. Adapun di sisi jumhur fardu wajib itu mutaradifan ya. Fal wajib wal fardu indal jumhur mutaradifan, satu makna ya. Dua lafaz yang berbeza, satu makna yang sama. Dan jumhur tidak membezakan di antara makruh tanzih dan makruh tahrim, tidak ada.
Melainkan mutaakhirin ini, kita akan melihat kitab-kitab mutaakhirin daripada jumhur menyebutkan ini makruh tanzih, ini makruh tahrim. Ya. Adakah mereka itu mengambil istilahat daripada Hanafiyah? Wallahu a'lam. Sekiranya jumhur menyebutkan bahawa hukum ini, contohnya fuqaha Syafi'iyah mengatakan ini hukumnya makruh tahrim, apa murad dia? Iaitu haram. Apa murad daripada makruh tanzih? Iaitu makruh. Ya. Jadi dalam masalah ini kita kena bezakan di antara orang yang dia itu, contohnya, dia meninggalkan perkara wajib, dan orang yang menghalalkan perkara haram dengan orang, maknanya dia menukar hukum, ya, maksud di sini. Orang yang menghalalkan yang haram, yang haram, dan orang yang mengharamkan yang halal. Ya. Dengan orang yang meninggalkan perkara wajib, dengan orang yang melakukan perkara yang haram, itu berbeza, ya. Jangan kita samakan. Hari ini ada sebuah golongan bermudah-mudah di dalam mentakfirkan sesama muslimin. Ya. Dia tengok, oh kelompok ini sebab apa? Sebab tak satu parti dengan dia. Oh kelompok ni banyak makan rasuah ni, ni kafir ni. Sebab apa? Mereka ni macam menghalalkan yang haram. Tak, mereka bukan menghalalkan yang haram. Berbeza. Mereka melakukan perkara yang haram bukan bermakna mereka menghalalkan perkara yang haram. Ya. Orang yang setiap hari dia minum arak, adakah dia menghalalkan arak? Belum tentu. Ya. Maka kita tidak ada izin untuk mengkafirkan orang itu. Walaupun hari-hari dia berzina, ya. Adakah itu bermaksud dia menghalalkan zina? Tak. Ya. Ini sampai memfatwakan, ya, tak sah makan sembelih orang, ya, kumpulan ini. Ini bahaya, ya. Kumpulan-kumpulan seperti ini bahaya, ya. Kena berhati-hati, ya. Kita jangan bermudah-mudah. Kita ahli ilmu, ya. Kalau perkara-perkara macam ni, ya, apatah lagi kita jangan mudah terpengaruh dengan ahli-ahli politik, ya. Kadang-kadang saya pelik tengok, ya, kamu ni ahli ilmu, kamu tak sepatutnya masuk dalam medan tu. Tapi macam mana kamu boleh pemikiran seperti orang awam? Ya. Cuba berfikir di atas ilmu kita. Ya. Gunakan ilmu kita. Mana tatbik ilmu kita? Ya. Ini kita pun duduk masuk, duduk bantai. Ya. Oh tengok seronok, viral bantai pemimpin ni, kita pun duduk bantai sampai mengkafirkan. Ya. Kita pun ikut sama orang awam. Ya. Mana keilmuan kita? Ya. Mana keazharian kita? Jangan terikut-ikut dengan viral-viral hari ini. Al-hukmu syar'i al-wad'i. Wa amma al-hukmu syar'i al-wad'i fa huwa khitabullah al-muta'alliq bi ja'li syai'i sababan aw syartan aw mani'an aw sahihan aw fasidan. Okey, hukum syarak wad'i. Yang tadi taklifi, yang ini kita masuk kepada wad'i. Maka di sini khitab Allah yang bergantungan dengan menjadikan sesuatu itu sababan, ataupun syarat, ataupun mani', ataupun sahih, ataupun fasid. Maknanya khitab Allah di sini dia tidak direct muta'alliq dengan af'al mukallaf. Dia berbeza dengan taklifi tadi. Taklifi dia muta'alliq mubasyaratan kepada af'al mukallafin. Di sini dia tidak muta'alliq secara direct kepada af'al mukallafin, tetapi dia menjadi alamat. Dia menjadi alamat, yakni Allah menjadikan khitab kepada sesuatu perkara
sebagai alamat di situ adanya hukum taklifi. Gitu. Maknanya dia bukan direct terus kepada af'al mukallaf. Syuf, berbeza. Ketika mana Allah menggelincirkan matahari. Ketika matahari jam pukul 12 kan? Lepas tu gelincir matahari. Gelincir matahari itu alamat. Di situ ada sebab kepada masuknya waktu zuhur. Di situ ada sebab masuknya waktu zuhur. Itu wadahnya. Jadi Allah menjadikan sesuatu itu, sama ada dia itu sabab, ataupun dia itu syarat, ataupun mani. Oh, Allah menjadikan seorang wanita itu berlaku haid kepada dia. Itu alamat. Di situ haram solat. Allah menjadikan sebuah alamat, iaitu mani'. Mani' di sini pada hukum wadah. Jadi, fasababu. Fasababu huwa ma yalzamu min wujudihi al-wujudu wa min 'adamihi al-'adam. Maka sabab ini di sini ya, kitab ini kurang dakik pada ibaratnya. Berbanding kalau kita baca dalam Syarhul Muqaddimat tu, itu lebih halus, ya. Tak apalah. Ya, siapa yang dah mengaji di sana boleh rujuk sana. Ya, di sana lebih halus perbahasannya daripada di sini. Fasababu ma yalzamu min wujudihi al-wujudu wa min 'adamihi al-'adamu. Maka sabab itu diitlakkan juga sebagai illah. Maka hubungan sabab dan musabab, talazum bainahuma talazum adi. Talazum adi. Kita ada talazum adi, ada talazum akli. Talazum di sini adalah talazum adi. Maknanya bila ada sabab maka ada musabab. Bila tidak ada sabab maka tidak ada musabab. Talazum di sini talazum apa? Talazum adi. Apa makna talazum adi? Yakni talazum yang yasih takhalluf fi. Boleh berlaku takhalluf di antara sabab dan musabab. Apa makna berlaku takhalluf? Sah untuk berlaku takhalluf, maknanya boleh jadi ada sebab tetapi tidak ada musabab. Boleh jadi tidak ada sebab tetapi ada musabab. Ini kefahaman indah ahli sunnah. Kalau kita lihat kepada pandangan falsafah, hubungan di antara sabab dan musabab, ilat dan ma'lul, itu talazum akli. Talazum akli indal falasifah itu la yasihut takhalluf. Maknanya selama mana ada sabab, di situ ada musabab. Selama mana tidak ada sabab, maka tidak ada musabab. Maka i'tibar pada sabab itu pada wujuduhu wa adamuhu. Wujuduhu wa adamuhu. Nanti saya syarat i'tibar dia pada apa? Pada adam. Pada adam. La fi wujudihi. Pada wujud tidak ada i'tibar pada syarat. Pada mana i'tibar pada wujud tetapi tidak i'tibar pada adam. Sayati. Kal iskar yalzamu min wujudihi wujud at-tahrim wa min 'adamihi 'adamu. Syuf, seperti mabuk. Itu lazim daripada ada mabuk maka ada haram. Daripada tiadanya, iaitu tiadanya iskar, maka tidak ada haram di situ. Aywa. Wasyartu huwa ma yalzamu min 'adamihi al-'adamu wa la yalzamu min wujudihi wujudun wa la 'adamun. Dan syarat itu ma yalzamu min adamihi al-adam. Syuf, tengok. I'tibar pada syarat itu pada adamnya. Kenapa? Kerana yalzam min adamihi al-adam. Wala yalzam min wujudihi ay wujudu syarti wujudun wala adamun ay wujudul masyrud wala adamul masyrud. Maknanya kalau orang seperti wuduk kal wudu'i fa innahu yalzamu min adamihi adamu sihhatis salah wala yalzam min wujudihi la wujuduha wala adamuha. Maknanya kalau orang ambil wuduk, dia nak solat, kalau dia tidak ada wuduk, maka mesti dia tidak bersolat.
Kenapa? Kerana iktibar pada syarat itu iktibar pada pihak Adam dia, tiada dia. Talazum dia itu berlaku pada pihak Adam sahaja, tidak berlaku pada pihak wujud dia. Tetapi iktibar syarat ketika mana wujudnya syarat, contoh seperti ada wuduk, adakah setiap kali orang ada wuduk maka dia ada solat? Belum tentu. Ada orang berwuduk tapi dia tak solat. Tetapi orang yang solat, adakah dia itu mesti ada? Adakah orang yang tidak ada wuduk itu pasti tidak solat? Ya, qat'an. Mana boleh orang ada solat tetapi tidak ada wuduk? Aywa. Boleh? Wal mani'. wal mani'u huwa ma yalzamu min wujudihi al-'adamu wa la yalzamu min 'adamihi wujuduhu wa la 'adamu. Al-mani' itu adalah yalzam min wujudihi al-'adam. Lazim daripada ada mani' itu tiada mamnu'. Tidak lazim daripada ketiadaan mani' itu adanya mamnu' dan tidak ada mamnu'. Maknanya mani' talazum itu yaqa' pada wujud dia. Itu mani'. Talazum dia itu berlaku pada apa? Pada wujudnya mani' sahaja. Tidak berlaku pada ketiadaan mani'. Syarat talazum dia itu berlaku ketika mana? Ketika ketiadaan dia. Tidak berlaku ketika mana adanya dia. Sebab berlaku pada dua-dua tarafain. Imma pada pihak wujud wa imma pada pihak adam. Kedua-duanya berlaku talazum. Fahim tu? Wadah? وذلك كالحيض فإنه يلزم من وجوده امتناع الصلاة وعدم صحتها ولا يلزم من عدمه لا وجودها ولا عدمها. Dan demikian itu seperti haid. فإنه يلزم من وجوده امتناع الصلاة وعدم صحتها. Lazim daripada ada haid maka tertegahlah solat itu dan ketiadaan sahnya solat. ولا يلزم من عدمه لا وجودها ولا عدمها. Dan tidak lazim daripada tiadanya haid. Mungkin orang itu tidak haid tetapi dia tak solat. Boleh tak? Boleh. Mungkin dia itu tertegahnya solat itu bukan sebab haid, mungkin sebab kerana dia ada najis, kerana dia ada hadas yang lain. Sebab dia kata la wujuduha wala adamuha. Maknanya talazum yang berlaku pada pihak mani' itu pada wujudnya, tidak pada adamnya. والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به عبادة كان أو معاملة كالصلاة المستوفية لشروطها وأركانها والبيع الذي استوفى شروطه وأركانه. Dan bermula yang sahih itu barang yang bertakluk ia bihin nufus, yang bertakluklah oleh nufus dengannya. Wa yu'taddu bihi ibadatan kana aw muamalatan kas-salati al-mustawfiyati li syurutiha wa arkaniha wal bai' alladhi istawfa syurutuhu wa arkanuhu. Sahih itu dia itu nufus, maknanya dia bertakluk kepada nufus. Apa makna nufus? Iaitu al-wusul ila al-maqsud. Itu maksud nufus. Sampai kepada maksud dia. Wa yu'taddu bihi. Apa maksud yu'taddu bihi? Iaitu yutawaffar asyurut wal arkanu. Ma yutawaffar asyurut wal arkan. Jadi sama ada pada ibadah ataupun muamalah. Makanya seperti solat yang sempurna syarat dan rukunnya, dan seperti jual beli yang sempurna syarat dan rukunnya. Wal batil والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به عبادة كان أو معاملة كالصلاة التي لم تستوفي شروطها أو أمكانها فإنها لا يعتد بها والعقد الذي لم يستوفي شروطه أو أمكانه فإنه لا ينفذ ولا يعتد به فالعقد يتصف بالنفوذ والاعتداد والعبادة توصف بالاعتداد فقط اصطلاحا. Dan batil itu adalah ma la yata'allaq bihin nufus. Maknanya tidak sampai kepada maksudnya. Wala yu'taddu bihi,
dan tidak la yu'tad bihi, maknanya tidak la yu'taddu bihi, tidak dibilangkan dengannya. Maknanya tidak, yang tadi yu'tad bihi kan, yang ini la yu'tad bihi. Kenapa? Kerana tidak cukup syarat dan juga rukunnya. Ibadatan kana aw muamalatan kas-salati allati lam tastawfi syurutuha aw arkanuha fa innaha la yu'taddu biha wal aqdu alladhi lam yastawfi syurutuha aw arkanuhu fa innahu la yanfudh wa la yu'taddu bihi fal aqdu yattasifu bin nufus wal i'tidad. Jadi di sini Hanafiyah mereka mempunyai tafsilan pada masalah ini, iaitu mereka membezakan di antara al-batil dan juga al-fasid. Adapun kita jumhur, al-batil wal fasid mutaradifan, sama. Tetapi indal Hanafiyah berbeza. Mereka membezakan di antara fasid dan juga al-batil. Kenapa? Kerana pada mereka batil itu ma lam yushra' la bi aslihi wala bi wasfihi. Ma lam yushra' la bi aslihi wala bi wasfihi. Al-fasid itu ma syuri'a bi aslihi, ma syuri'a bi aslihi, iaitu barang yang disyariatkan pada asalnya. Maknanya dia asal ada syariat. Berbeza tadi batil. Batil itu tidak, asalnya memang tidak disyariatkan daripada awal lagi. Ini berbeza. Fasid, dia ini disyariatkan, tetapi kerana apa? Kerana tidak, apa kita kata? Kerana ada sifat yang arid yang datang kepada dia yang menyebabkan dia itu rosak. Itu dia. Jadi, sekejap. Jadi kalau batil, athar dia itu tidak berlaku. Athar kepada perkara batil itu tidak berlaku. Contohnya seperti yang banyak dicontohkan oleh para ulama itu bai'ul malakih, iaitu ataupun bai'ul hamli, iaitu kita beli anak bakar yang dalam perut ibu dia. Okay. Itu asal dia tu lam yushra'. Yeah. Kita beli anak bakar dalam perut mak dia yang tengah hamil tu, kita beli anak je sahaja. Yeah. Adakah jual beli ini fasid ataupun batil? Batil. Kenapa? Kerana dia itu la yushra' bi aslihi. Dan ketika mana seorang itu dia membeli anak tadi tu, adakah anak itu menjadi milik dia setelah anak itu keluar? Tak. Itu la yatarattab alaihi atharuhu. Athar kepada baik tadi itu tidak berlaku. Berbeza dengan sebahagian seperti masalah fasid ni. Kerana fasid ini dia asalnya yushra', melainkan datang wasaf yang menyebabkan seseorang itu berdosa dengan melakukan perkara itu. Dan tarattab alaihi asaruhu. Tarattab, maknanya asarnya itu berlaku. Contohnya seperti yang dimisalkan oleh para usuli, puasa. Puasa pada bulan orang bernazar. Dia bernazar untuk berpuasa pada 1 Syawal. Ya. Puasa pada awal Syawal itu haram. Tetapi orang ini dia berpuasa, adakah puasa dia itu sah?
ataupun batil ataupun fasid. Syuf, kalau kita di sisi jumhur, imma dia itu sah ataupun dia itu batil, bas. Tapi kalau indal Hanafiyah, jadi satu lagi istilah, wa imma dia itu sah, wa imma dia itu batil, wa imma dia itu fasid. Di sini hukum dia fasid. Hukum dia fasid. Maknanya yatarattab alaihi atharuhu. Apa maksud yatarattab alaihi atharuhu? Maknanya tabra' zimmatuhu. Nazar dia itu tabra', maknanya sah. Nazar itu lepas. Dan berlaku puasa itu, melainkan dia berdosa puasa itu pada hari tersebut. Itu makna fasid. Dan khilaf yang berlaku di antara Hanafiyah dan juga Jumhur ini adalah khilaf hakiki ini. Khilaf yang hakiki, bukan khilaf lafzi. Baik. Lagi. Al-farqu baina al-hukm asy-syar'i at-taklifi wal-wad'i. والفرق بين الحكم الشرعي التكليفي والوضعي أن الحكم الشرعي التكليفي يتعلق بفعل المكلف مباشرة، فإن لم يكن مكلفا فلا يتعلق الحكم به. Lepas kan kita dah sebut tadi bahawasanya hukum taklif itu dia bertakluk secara mubasyarah, wa illam yakun mukallafan fala yata'allaq al hukmu bihi. Maknanya orang yang bukan mukallaf itu tidak bertakluk hukum taklifi kepada dia. Berbeza dengan hukum wad'i, walaupun dia itu bukan mukallaf, tetap bertakluk hukum wad'i kepada orang tersebut. Seperti as-sabi. Adakah budak kecil itu diwajibkan untuk membayar zakat fitrah? Wajib. Walaupun dia budak kecil, dia belum mukallaf, tetapi dia itu wajib untuk membayar zakat fitrah. Wa amma al-hukm asy-syar'i. Wa amma al-hukm asy-syar'i al-wad'i fa huwa 'alamatun 'ala al-ahkam at-taklifiyyah al-muta'alliqah bi fi'l al-mukallaf. وذلك كجعل غروب الشمس علامة وسببا لوجوب صلاة المغرب على المكلف، فوجوب المغرب بالغروب حكم شرعي وغروب الشمس علامة عليه. Jadi hukum syar'i wad'i ini dia ni alamat kepada hukum taklifiyah dengan perbuatan mukallaf, dan seperti Allah Taala menjadikan ghurub syamsi alamatan wa sababan, iaitu adalah alamat, sebab dan kepada wajibnya solat maghrib kepada mukallaf. Maka wajibnya maghrib itu dengan ghurub hukum syar'iyyun, wa ghurub syamsi alamatun alaih, fa huwa lam yata'allaq bi fi'l al-mukallaf mubasharatan wa inma ta'allaqa bi ja'li syai'in sababan aw syartan li fi'lihi. Dia tidak bertakluk secara direct kepada fi'il mukallaf, tetapi dia menjadikan sesuatu itu sebab ataupun syarat kepada perbuatannya. Wa bima annahu la yata'allaqu bi fi'l al-mukallaf wa inma bi ja'li syai'in sababan aw syartan aw mani'an فإنه قد يتعدى أثره إلى غير المكلف. Dia boleh jadi hukum wad'i ini dia melampaui kepada orang yang bukan mukallaf. Fallahu ta'ala جعل الإتلاف سببا للضمان يلزم من وجود الإتلاف وجود الضمان بغض النظر عن التكليف وعدمه. Tengok, Allah menjadikan seseorang kalau dia merosakkan harta orang lain, maka dia wajib memberi jaminan kepada harta tersebut. Dia wajib mengganti. Maknanya kalau walaupun budak itu adalah budak kecil sekalipun, maknanya hukum wad'i itu dia bertakluk kepada bukan kepada fi'ilnya mukallaf. Tak kira dia itu mukallaf ataupun bukan mukallaf, tetapi dia itu alamat kepada fi'il mukallaf. Wa bina'an ala dhalik, syuf, tengok surah ni. وبناء على ذلك إذا أتلف المكلف شيئا لغيره وجب ضمانه. أيوة. وكذلك إذا أتلف الصغير شيئا لغيره فإنه يجب ضمانه. Sama juga, budak kecil pun seperti itu juga, wajib dhaman. فإنه لأن الله جعل الإتلاف سببا للضمان. أيوة. ووجود السبب يستلزم وجود المسبب. Jadi Allah menjadikan itlaf itu adalah sebab kepada dhaman. Bila ada sebab maka ada musabbab. بغض النظر عن التكليف وعدمه. Tanpa melihat kepada taklif ataupun seseorang itu tidak mukallaf. فإن كان للصغير مال ضمنه فيه بالحكم الشرعي. Jika budak kecil itu dia ada harta, maka dia kena dhaman daripada hartanya sendiri. بالحكم الشرعي الوضعي على ما قدمناه. أيوة. هذا وللحكم الشرعي تقسيمات أخرى
تذكر في الكتب موسعة. موسعة فهو ينقسم من حيث الزمن المفروض بالعبرة إلى مضيق كالصيام وموسع كالحج والصلوات الخمس ومن حيث أداؤه في. Jadi hukum syarak itu ada di sana, ada taksimat yang lain seperti min haitsu zaman, kita bahagikan kepada al-mudayyak dan juga al-muwassa'. Al-mudayyak maknanya seperti puasa di bulan Ramadan. Ini kan mudayyak kan, maknanya masa dan juga perbuatan itu cukup-cukup, tak lebih. Maknanya kita puasa tu, kita niat daripada sahur, bermulanya puasa sampai ghurubus syams, masuk maghrib, itulah tempoh puasa kita, dan itulah berlakunya ibadat kita. Ibadat puasa itu berlaku sepanjang itu. Sebab dia kata kasiyam wa muwassa' kal hajj. Kita diwajibkan untuk mengerjakan haji itu muwassa' kan, tempohnya bermula daripada 1 Syawal. Daripada apa? Seseorang itu dia boleh datang daripada 1 Syawal, dan bermulanya itu pada hari Arafah, dia berwukuf. Kemudian seseorang itu dia boleh melakukan haji dia ikut dia nak habiskan bila. Ya, dia tidak ada waktu yang mudayyak, maknanya tertentu untuk dia mesti habiskan. Tak, kalau dia tak nak habiskan dalam masa 10 hari, mungkin dia nak tawaf. Kemudian setelah 1 bulan, setelah 2 bulan, terpulang atas dia. Muwassa' wa salatul khams. Maknanya kalau masuknya waktu zuhur, dia boleh sembahyang zuhur pada waktu 1.5 tengah hari, boleh sembahyang pada 2 tengah hari. Kalau dia dah sembahyang 2 tengah hari, ataupun dia tak nak sembahyang pukul 2 tengah hari, dia boleh sembahyang pukul 3. Muwassa', luas waktunya. Aywa min haitsu ada'uhu. Wa min haitsu ada'uhu fi zamani aw ba'dahu ila ada'in wa qada'in. Jadi daripada sudut adabnya pada zaman ataupun ba'dahu ila ada'in wa qada'in. Maknanya kalau al-ibadah itu imma dia itu mempunyai waktun muayyan ataupun dia itu tidak mempunyai waktun muayyan. Okey. Sebuah ibadah bila dia mempunyai waktun muayyan, maka imma seseorang itu dia memperlakukan ibadah itu sebelum daripada masuk waktunya. Ada tak? Ada ibadah yang berlaku sebelum daripada masuk waktu. Seperti kita membayar zakat hari ini. Kita nak bayar zakat sekarang ini, sah dah? Sah. Zakat fitrah. Ya. Kita tak nak bayar pada ketika masuknya 1 Syawal nanti, tetapi kita nak bayar sekarang. Boleh, sah. Padahal kita diwajibkan membayar zakat fitrah ketika mana syaratnya adalah seorang itu mendapatkan sebahagian daripada hari Ramadan dan juga sebahagian daripada hari Syawal. Tetapi kita sekarang belum masuk Syawal. Tetapi adakah kita boleh untuk melakukan fitrah hari ini? Boleh, sah. Maka amal ibadat ini dinamakan takjil. Kita menyegerakan ibadat. Dia tak dinamakan dengan adab, dan dia tidak dinamakan dengan qada, tetapi dinamakan dengan takjil. Kita menyegerakan. Begitu juga orang yang berzakat, ya, apabila syaratnya adalah cukup haul dan cukup nisab. Baik, dia belum cukup haul tetapi sudah cukup nisabnya, adakah dia boleh untuk membayar zakat sekarang? Boleh, sah, melainkan pada zakat perniagaan, ya. Tetapi pada zakat seperti emas dan perak, dia hendak mendahulukan zakatnya kerana sudah cukup nisab, maka boleh saja, ya. Itu namanya takjil. Aywa. Kemudian kalau seseorang itu melaksanakan ibadatnya itu ketika mana waktu yang sempit, maknanya dia melakukan ibadat, contoh ya, dia gila, maknanya daripada awal waktu zuhur dia dah gila dah, tak tahulah dia sakit apa, sawan ke, apa tu nama orang kena rasuk tu apa, histeria. Dia histeria ke, dia tak sedar sampai akhir waktu, sedikit lagi waktu nak masuk kepada asar, maka ketika itu dia tersedar. Maka ketika dia sedar, maka ketika itu dia diwajibkan untuk mengerjakan zuhur kerana ada taklif ketika itu. Okey, ketika mana ada taklif, maka ketika itu dia mesti melakukan perkara itu, iaitu dia melakukan solat zuhur pada sebahagian daripada waktu zuhur
dan dia melakukan sebahagian daripada waktu zuhur di dalam waktu asar, ya, maka ini dinamakan ada. Ini dinamakan ada, walaupun sebahagian daripadanya itu masuk ke dalam waktu asar. Terkadang seorang itu ibadatnya itu berlaku secara iadah, maknanya dia sudah melakukan ibadat, tetapi kerana ibadatnya itu mempunyai kekurangan, seperti dia sembahyang bersendirian fardu zuhur, kemudian dia melihat kawan dia berjemaah, maka dia nak mengulangi mendapatkan pahala jemaah, maka dia melakukan iadah, maka itu nama dia iadah. Dia melakukan solat di dia melakukan di dalam waktu, dan dia mengulangi perbuatannya itu kerana di situ ada khalal, iaitu dia tidak mendapatkan pahala jemaah. Wa imma dia itu melakukan solat fardu zuhur seperti biasa, maknanya ialah macam kita hari ni lah, bila masuk zuhur kita sembahyang zuhur, itu nama dia adab. Jadi ada namanya ta'jil, ada namanya adab, dan ada namanya qada. Qada ialah melakukan ibadat itu, menjatuhkan ibadat ketika mana setelah habisnya waktu. Aywa, wa min haythu تعلقه بكل فرد أو ببعض المكلفين لا على التعيين إلى فرض عين كالصلاة وكفاية وكتغسيل الميت والصلاة عليه. Dan terkadang hukum syarak itu dia bertakluk kepada semua farad, iaitu setiap daripada afrad mukallaf itu ataupun sebahagian sahaja daripada afrad mukallaf. La ala ta'yin, itu seperti fardu ain kas-salah wa kifayah, dan fardu kifayah, fardu ain dan juga fardu kifayah. Fardu kifayah itu seperti kita memandikan mayat dan solat ke atas mayat tersebut. Tartibu mabahisi usulil fiqh, wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. ونفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقنا